balik sekolah tahfiz kan. Balik rumah, Kak Syara susah lah kat rumah banyak Betul. syaitan. Banyak syaitan. dia Ayat kata, dia, ayat dia. syaitan. Kita pun tak nak syaitan apa kat rumah awak kan. Macam yang cerita Kak Syaurah tadi, ada maknya yang dilatih untuk hafal Quran tu dari rumah. Lepas tu, okay, tu yang kalau latih kalau yang menghafal di rumah. Lepas tu ada juga yang menghafal di sekolah. Yang macam kita tahu, kalau dekat sekolah dia ada sistem dia. Okay, tahun ni kena habis sampai juzuk ni. Tahun depan kena habis sampai juzuk lain pula. Yes. Jadi pada pandangan Kak Syaurah, antara kita hafal Quran ikut sekolah, hafal Quran kat sekolah atau dekat rumah sendiri yang bebas, tak ada orang yang pressure kena tahun ni kena habiskan sampai sini, mana better? Alright, okay. Untuk soalan ni, sebenarnya kalau pendapat secara peribadi ialah kita kena berada pada suasana yang mendorong kita lebih banyak lah. Betul. Jadi antara rumah dengan sekolah, mana lagi akan mendorong kita lebih banyak untuk hafal Quran? Sekolah. Yelah, budak-budak hari ni balik sekolah tahfiz kan. Balik rumah, Kak Syara susah lah kat rumah banyak syaitan. Banyak syaitan. Ayat dia. Kita pun tak nak syaitan apa kat rumah awak kan. Telefonnya, Netflixnya, TV ni, Masya Allah. So hafal Quran ni, kalau ibu ayah ada plan nak anak kita hafal 30 juzuk Quran, the best one ialah kita kena hantar anak kita ke sekolah tahfiz. Maksudnya biar dia orang kata apa, dilatih. Di-train untuk hidup sebagaimana orang yang hafal Quran lah. Sebabnya kalau duduk kat rumah ni banyak main-main kot. Betul. Dengan mak kita tak takut sangat. Ya, betul. Kalau mak kita kata, okey kakak hari ni hafal satu muka surat, kita macam alamak tak ada mood lah mak hari ni kan. Tak hafal pula hari ni. So hafal Quran di sekolah. Tapi pilihlah sekolah yang sesuai. Besar tu skop sesuai tu. Sesuai macam mana tu? Kenapa sesuai tu Kak Syarah? Banyak jenisnya. Okay. So better one is hantar anak ke sekolah tahfiz. Tapi Kak Syarah tak menidakkan tau. Ada yang tak hantar anak ke sekolah tahfiz, maksudnya mak dia train sendiri. Ada juga yang berjaya. Cuma mungkin tak ramai lah. Kebanyakannya memang melalui proses masuk ke sekolah asrama. Sebab bila masuk sekolah asrama, awak ada disiplin tau. Betul. Pukul ni kena bangun, pukul ni dah kena hafal, waktu ni kena merajaah. So jadual tu dah fix dah. Yes. Kalau kat rumah mesti dia ada rasa macam malas nak bangun. Lepas tu mak pula baik, kesian anak aku penat hafal Quran semalam. Okey, hari ni mak bagi dia cuti. Banyak cuti pula daripada dia ni kan. So akhirnya tak habis lah, sayang lah. Betul. So tapi pemilihan sekolah tu sangat-sangat penting. Ada sekolah yang tak sesuai ke macam mana tu? Okay. Alright, kalau kita sebut tentang sekolah, dia sebenarnya ikut kepada kita punya planning lah. Maksudnya sebab sekarang ni banyak sekolah tahfiz. Ada sekolah tahfiz yang ada akademik, ada sekolah tahfiz yang fully tahfiz, ada sekolah tahfiz yang macam fast track. Fast track ni macam 1 year boleh habis 30 juzuk Quran. So depends on awak punya niat lah. Maksudnya macam mana awak punya plan lah. Macam kita berdua ada akademik, right? Betul. Okay. So pertama kena tahu dulu, kita okay ke nak hantar anak kita sekolah yang dua-dua. Sebab sebenarnya dua-dua tu adalah satu benda yang agak berat. Sebab akademik berat. Quran pun lagi berat. Berat juga. Tapi bila fikir balik Aisyah, kalau kita tak try, kita tak tahu. Tak tahu, betul lah. Cuma nak try pun macam setakat mana kita nak try and error kan. So dia senang macam ni lah. Kalau tanya Kak Syarah, apply je semua sekolah yang kita berkaitan dengan tahfiz kalau kita nak. Contohnya awak apply yang Madrasah Ulul Albab, SPI Ulul Albab, semua Ulul Albab. Awak apply je semua. Yang mana awak dapat tu kira itulah pilihan kita. Kita yang terbaik kan. Cuma satu benda lah Kak Syarah nak pesan pada mak ayah sekalian. Kita kan contohlah kan, kita hantar anak kita nak sangat anak kita masuk Madrasah Ulul Albab. Okay. So waktu interview anak kita tak lepas. Okay, faham kan? Tak lepas, tiba-tiba anak kita berjaya masuk. Orang kata orang panggil pakai pintu belakang lah. Okay. Contoh. Tapi benda dia berlaku. Sebab Kak Syarah kan banyak pergi sekolah tahfiz kan. Kadang-kadang Kak Syarah macam tanya, Ustaz, kenapa pelajar ni boleh masuk? Boleh masuk. Sebab budak ni teruk tau. Bacaan dia macam teruk. Tak teruk. Macam tak sesuai lah. Kalau interview tu confirm tak lepas. Lepas tu Ustaz cakap, itulah saya pun pelik sebenarnya. Gitu jawapan daripada guru. So kita faham lah. Okay. So kalau anak kita memang tak dapat, tak perlulah orang kata nak pakai kabel lah. Ayat yang kita sedang faham, kabel lah. Okay.
first thing first, try apply semua yang kita rasa kita boleh apply. Yang mana kita dapat tu insyaAllah yang terbaik lah. Sebab Allah susun kita ke situ lah. Itu satu. Yang kedua, antara faktor penting juga ialah ikut macam kita punya planning lah. Kalau awak nak anak awak hafal Quran dalam masa 1 year, masuklah fast track. Kan? Kalau awak kata, saya nak anak saya ada akademik dengan Quran, so masuklah Madrasah Al-Bab dan sebagainya lah. Okay. Kemudian sekolah ni juga sekarang ni kalau Aisyah tengok sekolah tahfiz ni dah macam apa tu peribahasa tu, cendawan tumbuh selepas Ya hujan. betul. Bangga cikgu BM saya. So hari ni sangat banyak sekolah tahfiz lah. So tolonglah memilih dengan sebaiknya lah. Kat Syarah banyak DM orang tanya, Ustazah sekolah mana yang paling terbaik, saya nak hantar anak saya. Soalan yang agak menyeramkan tau. Risau tu. Risau sebab kita nak bagi suggestion pada orang pun macam lah takut kan. Memang ada Kak Syarah pergi lebih pada 200 sebuah sekolah. So kita tahu sekolah mana yang terbaik. Tapi Kak Syarah biasanya orang DM tepi tu Kak Syarah akan jawab lah. Tapi secara public Kak Syarah tak akan beritahu. Okay. Tapi biasanya lepas ni Kak Syarah lepas ni orang terus DM Kak Syarah. Ready Kak Syarah. Ready kan. Okay. Ini ramai orang nak buat sekolah tahfiz tapi diorang tak ada satu persediaan yang bagus lah. So sayang. Sebab Kak Syarah pernah pergi satu sekolah tahfiz ni tau. Dia hafal Quran, sekolah hafal Quran. Lepas tu macam sedih budak-budak ni 3 tahun, 4 tahun fully tahfiz tau, tak ada akademik. Budak-budak baru juzuk 1, juzuk 2. So kita tahu sistem dia macam mana. Faham tak? Tapi aneh macam, tu Kak Syarah. Pelik. Kalau awak macam ada akademik tu macam possible lah kan. Tapi awak tak ada akademik, awak tak belajar benda lain. Awak belajar Quran pagi sampai malam kot. So, macam mana budak 3 tahun dekat sekolah satu juzuk berhafal? Memang tak ada uji. So tolonglah ibu ayah sebelum nak masuk sekolah tahfiz, orang kata jadi spy sekejap. Check dulu. Check dulu. Kalau boleh tanya dengan student yang memang ada dekat situ, ada tak kes bully tu pun. Betul, penting juga. Yang hangat lah kan di pasaran sekarang. So tanya sekolah tu macam mana, sistem macam mana. That was sangat penting. Ada satu kes ni, kawan Kak Syarah punya saudara lah. Dia hantar anak dia sekolah tahfiz, fully tahfiz juga. That one 4 tahun hafal Quran, baru 3 juzuk fully tahfiz. Tak logik. 4 tahun. So tak logik lah. So dia ni, dia tanyalah pendapat Kak Syarah kan, kawan Kak Syarah tu. So Kak Syarah kata macam something wrong ni budak ni kan. Lepas tu dia cakap dengan pakcik dia. Lepas tu pakcik dia kata, tak apalah, biar je lah, janji dia hafal Quran. Mak ayah dia sibuk, tak sempat nak fikir. Faham tak? So kita jangan jadikan pusat tahfiz ni sebagai pusat jaga anak-anak kita. Faham tak? Faham, betul. So dan satu lagi lah, isu bila hantar anak sekolah tahfiz ni, kadang-kadang mak ayah cakap apa tau, kenapa hantar sekolah ni kan? Sebab sekolah lain tak nak terima dia. Kiranya sekolah tahfiz paling last backup plan. Choice, yes. Sebab kenapa sekolah lain tak nak terima anak awak gini kan? Sebab anak saya ada masalah dengan sekolah sebelum ni lah, ada kes disiplin sampai like that. So kita kan, kalau kita daripada mula tak ada niat yang baik, faham tak? Faham. Kita hantar anak kita sebab ni je pilihan yang ada Ustazah. Tak ada tempat lain lah kan. So takut niat kita yang tak baik tu memberi kesan pada proses anak kita hafal Quran. So that one sangat penting lah. Tu yang jadi 4 tahun. Ya. Sakit tu Kak Syarah. Sakit. Taklah, macam kesian lah budak tu. Sepatutnya dia boleh explore benda lain. Betul. Kita bukan nak cakap Kak Syarah maksudnya rugilah dia 4 tahun baru 1 juzuk. No. Tapi we have to know limit dia. Tu nanti soalan nantilah. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Okay. Alright. Okay. Itu soalan jawapan yang panjang lah untuk soalan tu Kak Syarah. Kak Syarah tengok semua kawan Kak Syarah punya buku tasmid. Dia punya nak bertanding tu. Okay. Dapat mumtaz ke? Dapat A ke B ke? Nak tahu dia dapat A ke B. So kalau macam ada orang dapat B, kita macam okay, ada gang. Sama-sama. Ada gang, faham tak? So macam Kak Syarah tu tengok semua orang dapat A wah. So waktu tu lagi macam aku nak lagi nangis. lah. Lagi down. Lagi down. Memang down sangat-sangat waktu tu. So Kak Syarah macam mana ni kan? Macam waktu tu memang dah hilang semangat tau. Rasa macam aku nak berhenti lah. So tak boleh dah. Faham tak?